Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah tuan-tuan, pada pertemuan yang lepas kita telah pun mengenal qiraat Al-Quran yang lebih dikenali sebagai qiraat yang 7. Ada ulama kata qiraat yang 10. Pada malam ni tuan-tuan, antara perkara yang penting diketahui tentang Al-Quran ini, pertama antaranya ialah waqaf dan ibtida'. Waqaf ni apa? Waqaf ni berhenti. Ibtida' ni apa? Ibtida' ni memulakan semula bacaan ayat Al-Quran selepas daripada berhenti. Waqaf dan ibtida' ni tuan-tuan sangat penting, kerana silap waqaf dia punya makna ayatnya boleh lari. Macam dulu arwah Ustaz Ismail Kamus yang disebut contoh, dia bagi contoh, penggali makan roti di bawah rumah. Penggali makan roti di bawah rumah. Kalau diwakafkan penggali makan roti di bawah rumah, maknanya penggalinya makan, rotinya bawah rumah. Kalau penggali makan roti di bawah rumah, wakaf yang betul, maknanya penggali itu makan roti di bawah rumah. Itu contoh. Dia punya tamsilan dia tu cukup bagus tentang wakaf ni tuan-tuan. Tapi dalam Quran sekarang ni tuan-tuan tak jadi masalah. Sekarang dah ada Quran wakaf dan ibtida'. Tuan-tuan boleh beli. Sebenarnya Quran yang sebelum ni pun tuan-tuan dia dah ada tanda-tanda wakaf. Cuma kita kena belajar je lah. Kalau tanda ta tu wakaf tam, maknanya wakaf yang sempurna. Biasanya wakaf yang sempurna ni tuan-tuan pada bilangan ada akhir-akhir ayat kan dibubur nombor kan, biasanya. Tapi ada juga yang wakaf yang ditulis short, wakaf sili, maknanya disambung tu lebih baik dan sebagainya tuan-tuan. Itu satu. Yang keduanya ilmu tajwid. Ilmu tajwid ni juga tuan-tuan satu ilmu, walaupun ilmu ni tak ada zaman Nabi, tetapi ulama menyusun ilmu tajwid ni tuan-tuan untuk kita dapat membaca Al-Quran dengan betul. Sebab tidak semua orang berkesempatan, berkemampuan untuk mendapat bacaan Al-Quran secara talaqi, secara berdepan untuk wudu, ambil daripada surah Al-Fatihah sampai ke surah An-Nas. Itu cara mengambil Al-Quran yang paling aula.
Jadi orang yang membaca Quran pun mendapat bacaan Quran itu secara bersanad. Maknanya tok guru baca alhamdulillahirabbil alamin, kita pun ikut alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tok guru tu baca dengan dengung, min syarri ma khalaqa, contoh, kita pun ikut min syarri ma khalaqa. Maknanya kita akan baca ikut cara sepatutnya ayat tu baca. Tapi setengah-setengah, bukan setengah, banyak daripada kita ni tuan-tuan, kita tak mampu nak belajar secara bertalaqi, nak jumpa dengan guru dan kita baca ikut satu-satu ayat daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Dan tak semua guru-guru Quran pun mampu untuk berbuat demikian. Maka kerana itu ajar tajwid, ilmu tajwid ni. Ilmu tajwid ni dia formula nak mengetahui bagaimana nak baca Quran. Contoh, nun mati bertemu dengan jim, jadi apa? Bacaan apa? Mim mati bertemu dengan mim, jadi bacaan apa? Nun mati bertemu dengan mim, jadi bacaan apa? Jadi bila kita jumpa je mana-mana perkataan, mana-mana ayat yang ada nun mati dengan mim, kena idgham lah kan? Mimma, mimma. Berapa harakat? 2 harakat. Dengunya kat mana? Dengunya dekat hidung, contoh. Jadi itu kepentingan belajar ilmu tajwid. Kalau kita tak ada kesempatan untuk mengambil bacaan Al-Quran secara bertalaqi. Bahkan orang yang belajar Quran secara bertalaqi pun dia akan sekarang ni dia akan baca, dia akan belajar ilmu tajwid. Sebab tu ilmu tajwid ni tuan-tuan termasuk dalam ilmu yang fardu ain untuk semua orang belajar. Sebab tu itu tak masalah lah, sebab kat sekolah memang kita belajar. Salah satu silibus dalam pelajaran agama di sekolah, iaitu Al-Quran, dia ada belajar tajwid. Jadi tahulah mana nak patut dengung, mana tak patut dengung. Kemudian sekarang ada pula tasmik. Tasmik dekat sekolah rendah sekarang ada tasmik. Tasmik ni apa? Untuk ustaz menyemak bacaan murid-murid. Jadi itu tanggungjawab ustaz untuk menyemak bacaan murid tu, mana dengung, mana panjang, mana pendek dan sebagainya. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang ketiganya tuan-tuan, ilmu taranum. Taranum ni ilmu lagu. Ini tak wajib semua belajar. Kita setakat ilmu lagu seru ni cukup lah. Angger seru moni, angger menang ya orang moni lah. Baca biasanya orang yang belajar ilmu taranum ialah qari. Qari dia baca untuk supaya sedap, dengan lagu sekahnya, dengan lagu bayatinya, ijaz dan sebagainya tuan-tuan. Itu untuk supaya dia punya bacaan berlagu. Biasanya orang baca berlagu ni, biasanya selalunya yang belajar taranum ni orang yang nak jadi imam-imam besar. Macam saya ni memang kecil je tuan-tuan. Asal lagu seroni sudahlah. Dan lagu-lagu ni tuan-tuan pun tidak berlaku pada zaman Nabi. Maknanya tak ada, zaman Nabi tak jumpa kata lagu sekah ke, lagu bayati ke, lagu apa, tak jumpa tuan-tuan. Dia adalah susunan para ulama di kemudian hari untuk memperindah baca. Bukan bermaksud di zaman Nabi itu baca Quran tu lurus saja, dah. Zaman Nabi pun baca Quran ada berlagu. Itu Nabi disebut tentang bacaan, contohnya semacam bacaan Abdullah bin Mas'ud yang Nabi dengar dan Nabi puji bacaan dia. Tentulah dia baca dengan berlagu tuan-tuan. Tentang yang berlagu ni tuan-tuan, ini tak wajib semua belajar. Yang paling wajib kita belajar ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu pun bukan sampai kita nak sampai ke peringkat qari. Sampai untuk kita mengetahui mana bacaan yang sepatutnya
dibaca dengan dengung, yang sepatutnya dibaca dengan iqlab, yang sepatutnya dibaca dengan izhar dan sebagainya, tuan-tuan. Itu wajibnya kita, tuan-tuan. Sebab ada dalam Quran disebut warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil ini dengan bacaan yang betul, sempurna, tuan-tuan. Baik, yang ketiganya, yang keempatnya, tuan-tuan, ialah adab-adab membaca Al-Quran, tuan. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sentuh beberapa adab-adab membaca Al-Quran. Sini line kurang elok ke macam mana? Tapi wajibnya ada, okey lah kot. Nanti boleh copy je lah dia punya link. Ya, asyik. Saya punya ni asyik, apa ni, putus je. Okey. Tentang adab-adab membaca Al-Quran ni, tuan-tuan, antaranya ada satu kitab Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala alaih. Dia ada buat satu kitab At-Tibyan, kitab apa nama kitab tu? At-Tibyan, tak silap, At-Tibyan fi adab tahmilul Quran, kalau tak silap saya lah. Ataupun kitab tentang adab-adab membaca Al-Quran. Dia memang ada satu kitab dia sendiri, tuan-tuan. Dibincangkan panjang lebar. Jadi pada malam ni kita akan tengok kat sini, tuan-tuan, beberapa adab-adab membaca Al-Quran. Yang pertamanya, membaca Al-Quran perlu mengambil wudu. Perlu mengambil wudu kerana dia termasuk zikir. Quran ni termasuk zikir, dan dia zikir yang paling utama, mengatasi segala-gala zikir-zikir yang lain. Meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas kecil. Maknanya orang yang berhadas kecil ni bukan sentuh Quran, dia baca, membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Maknanya disunatkan, atau lebih utama digalakkan, disunatkan supaya kita ni sebelum membaca Al-Quran berwudu terlebih dahulu. Itu sebagai adab kita untuk membaca kalam Allah. Quran ni adalah kalam Allah. Dia merupakan zikir. Salah satu bentuk zikir kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kenalah berwudu. Tapi kalau tak berwudu tak jadi masalah, tak berdosa, tuan. Dia tak berdosa sebab sunat saja berwudu. Kalau berwudu membaca Quran dapatlah pahala. Tak berwudu ketika nak baca Quran tak dapat tidak berdosa, tak dapat apa-apa lah. Maknanya tak dapat apa-apa. Adapun menyentuh mushaf. Mushaf ni, mushaf tu lah, mushaf. Okey. Dia ada dua. Satu mushaf, satu kitab tafsir. Okay. Mushaf ni maksudnya semata-mata Al-Quran. Semata-mata Al-Quran. Maknanya daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Kemudian adalah kata-kata pengantar, itu biasalah. Ujungnya tu adalah doa khatam Quran. Kemudian adalah dia punya kandungan, isi kandungan kan, surah ni surat berapa. Kemudian nanti adalah dia punya sijil daripada lembaga penapisan dan Al-Quran itulah, penyemakan dan penapisan Al-Quran itulah dari Kementerian Dalam Negeri. Sijil tu mesti ada. Macam kita makan makanan halal lah. Kita nak beli makanan, kita tengok halalnya kan. Tengok ada halal tak? Oh ada halal, kita beli. Sama dengan Quran, tuan-tuan. Quran tu kalau ada cop daripada lembaga pentasih Al-Quran tu, tuan-tuan, Kementerian Dalam Negeri, maka bolehlah dia beli. Kalau tak ada, jangan beli, tuan. Dikhawatiri kukut ada kesalahan. Itu pertama. Okey. Jadi maknanya mushaf, jumhur ulama kata nak menyentuh mushaf kena ada wudu. Jumhur ulama kata kalau nak sentuh mushaf kena ada wudu. Sebahagian kecil ulama kata tak ada wudu pun tak apa. Itu pendapat minoriti di kalangan, maknanya
Dia khilaf ulama. Tapi jumhur, majoriti ulama kata nak pegang mushaf kena berwudu. Itu pegang mushaf. Okey. Yang keduanya, membaca di tempat yang bersih dan suci untuk menjaga keagungan membaca Al-Quran. Sebab itulah sebagian ulama kata, jumhur ulama kata makruh membaca Al-Quran di dalam tandas, dengan makruh yang tahrim. Sebagian ulama kata haram membaca Al-Quran di dalam tandas, sebab tandas bukan tempat yang bersih dan suci. Tandas ni tempat orang berak, orang kencing, tuan. Sama juga membaca Al-Quran di tempat pembuangan sampah sebagai contoh. Itu adalah tempat-tempat yang kotor. Jadi kita kena membaca di tempat yang bersih dan suci. Terutamanya macam masjid, surau. Kat rumah pun kena cari tempat-tempat yang suci dan bersih untuk membaca Al-Quran. Itu yang kedua, tuan-tuan. Yang ketiganya, membaca dengan khusyuk, tenang dan penuh kehormatan. Maknanya baca Quran ni, tuan-tuan, bukan macam baca buku komik. Bukan macam baca buku komik. Baca sambil ngatang-ngatang ke. Baca buku komik boleh lah sambil ngatang-ngatang, tuan-tuan. Baca Quran takkan nak sambil ngatang-ngatang kan. Dia nampak ketidaksopanan dia membaca Al-Quran. Lebih-lebih lagi bila kita membaca dengan menggunakan mushaf. Baca ni ada dua. Satu membaca dengan syarah hafalan. Satu lagi membaca dengan melihat mushaf. Nanti kita tengok mana yang lebih aula, mana yang lebih afdal. Baca tengok mushaf ke baca secara hafalan. Makna baca Quran ni, tuan-tuan, baca dengan khusyuk, tenang, tak perlu terburu-buru, dengan rasa penuh hormat, kerana Quran yang kita baca tu adalah kalam Allah. Dia bukan hasil karya manusia. Dia adalah kalam Allah. Yang keempatnya, sebelum baca Quran gosok gigi. Gosok gigi ataupun bersugi. Bersugi. Bersugi ni gosok gigi lah, tuan-tuan. Zaman dulu tak ada berus gigi. Jadi orang bersugi guna kayu tu lah. Kayu arak tu kan, kayu sugi lah. Zaman sekarang ni macam-macam jenis berus gigi ada, tuan-tuan. Oral-B ada, Colgate ada. Kemudian guna ubat gigi, tak masalah, tuan-tuan. Tak semestinya kalau nak kata nak bersugi tu mesti guna kayu sugi. Boleh gunakan berus gigi. Nak guna kayu sugi pun okey, tak masalah. Nak mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab zaman Nabi tak ada berus gigi. Tak apa, tak masalah, tuan-tuan. Dia sunat. Menggunakan berus gigi pun sunat juga, dapat pahala. Sebab membersihkan gigi kita, tuan-tuan. Cumanya kalau guna kayu sugi ni, wallahualam mungkin lebih lagi pahalanya, sebab kita mencontohi perbuatan Nabi SAW, tuan-tuan. Jadi sunat untuk bersiwak ataupun memberus gigi sebelum membaca Quran. Sama dengan kita nak sembahyang. Kan Nabi sebut kan, laula an asyqa ala ummati, kalaulah aku tak nak menyusahkan umat aku, tuan-tuan, la amartuhum bisiwak inda kulli solah, akan aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap kali nak sembahyang. Maknanya setiap kali nak sembahyang ambil wudu, tuan-tuan, gosok gigi dulu. Kita diajarkan selalu daripada sekolah gosok gigi ni 2 kali je, satu pagi, satu malam. Dalam Islam, tuan-tuan, gosok gigi 5 kali, tuan-tuan, iaitu tiap-tiap kali nak sembahyang. Bahkan kalau nak sembahyang sunat pun disunatkan juga. Nak baca Quran pun disunatkan juga, membersihkan gigi kita, tuan-tuan. Kemudian yang kelimanya, tuan-tuan, di antara adab membaca Al-Quran ini ialah membaca ta'awuz pada permulaannya. Sebelum kita nak baca Quran ni, tuan-tuan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillah macam mana? Sini dalam Quran, dalam surah An-Nahl ayat yang ke-98, Allah Ta'ala sebut, fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Berdasarkan ayat ini tuan-tuan, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Maknanya bacalah a'udzubillah dengan fi'il amar. Fi'il amar ni maknanya kata kerja perintah. Setengah ulama mengatakan kata kerja perintah dalam ayat ini menunjukkan al-amru lil wujub. Itu kalau belajar usul fiqh. Kata kerja perintah dalam ayat Quran ini menunjukkan wajib. Maka sebagian ulama kata wajib baca a'udzubillah sebelum baca Quran. Tapi sebahagian besar ulama, jumhur ulama kata perintah ini, kata kerja perintah ini bukan menunjukkan wajib, dia menunjukkan sunat. Maknanya menunjukkan tuntutan. Dituntut supaya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca Al-Quran. Mana-mana ayat, katalah dia baca daripada permulaan ayat surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kena baca dulu a'udzubillah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Kalau baca tengah-tengah surah, contoh dibaca daripada surah Al-Baqarah tu, dibaca daripada innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sebelum baca tu baca auzubillah, auzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum, sampai akhir. Yang keenamnya, membaca bismillah pada permulaan setiap surat, setiap surah. Tiap-tiap surah ada ditulis bismillahirrahmanirrahim. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu bukan sebahagian daripada ayat Al-Quran, kecuali surah Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i. Ada mazhab lain kata bismillahirrahmanirrahim ni bukan sebahagian daripada Fatihah. Contohnya mazhab Hambali. Sebab tu tuan-tuan bila pergi Mekah, Imam Sudais ada baca bismillah, tak baca Fatihah. Ada, tapi bacanya secara perlahan. Sebab mazhab dia menganggap bismillah bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Mazhab Syafi'i menganggap bismillah itu sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Sebab itu bila kita baca surah Al-Fatihah, kita akan baca kuat, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Pergi kat Mekah, Imam Sudais baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya dia baca bismillah perlahan. Tapi pokoknya ulama kata tiap-tiap nak awal surah disunatkan baca bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Sebab tu tuan-tuan kalau buka mushaf surah At-Taubah tak ada bismillahirrahmanirrahim pada permulaannya. Maknanya ada kekecualian. Baca a'udzubillah, surah At-Taubah tu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah At-Taubah juga disebut sebagai surah Bara'ah. Tapi surah-surah lain sunat awal surah baca bismillahirrahmanirrahim. Menurut sebahagian daripada ulama, bismillah termasuk salah satu ayat Al-Quran. Betul lah, terutamanya dalam surah An-Naml, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bila Allah Ta'ala merakamkan tentang kisah Nabi Sulaiman mengutuskan surat, menghantar surat kepada Ratu Balqis. Surat tu innahu min Sulaiman, surat ini daripada Nabi Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu dalam surah An-Naml.
Sebahagian ulama kata bismillah ni tak termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran. Sebagian ulama kata bismillah ni termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran pada tiap-tiap surah. Itu khilaf di kalangan para ulama, tak jadi masalah lah tuan-tuan. Okey. Macam mana pula kalau kita nak baca tengah-tengah ayat Quran? Baca bismillah boleh tak ustaz? Gua baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu kan tengah-tengah ayat. Tak ada masalah. Sebab tiap-tiap pekerjaan yang baik itu Nabi ada sebut dalam satu hadisnya, kullu mri'in la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Tiap-tiap perkara yang kita nak buat tak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia putus. Makna putus daripada rahmat Allah. Sebab tu disunatkan apa sahaja pekerjaan yang baik kita nak buat tuan-tuan, kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Masuk kereta bismillahirrahmanirrahim. Nak buka pintu rumah bismillahirrahmanirrahim. Nak ambil pinggan bismillahirrahmanirrahim. Sunat tuan. Saya pun tak mampu nak buat tiap-tiap perkara. Paling tidak makanlah. Makan ni baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau minum toddy jangan baca bismillah ya. Macam minum toddy pula baca bismillahirrahmanirrahim pula. Isap rokok macam mana? Rokok tu lenteng kan. Nak lenteng je bismillahirrahmanirrahim. Macam cengkeh. Macam itu tidak termasuk perkara yang baik. Walaupun mungkin tuan-tuan berpegang kepada pandangan yang kata rokok tu makruh, dia tetap bukan benda baik. Tak payahlah baca bismillah. Ni isap rokok ni bismillahirrahmanirrahim mau pasang rokok. Benda baik dia tuan-tuan. Okey. Kemudian yang ketujuhnya, membaca dengan tertil, iaitu dengan bacaan yang perlahan ataupun jelas, serta memberikan hak bagi setiap huruf. Itu tajwid tu. Makna mana yang dengung perlu dengung dibaca dengan dengung. Perlu diidghamkan dibaca dengan idgham. Perlu diizharkan baca dengan izhar. Perlu dibaca dengan madlin baca dengan madlin. Perlu dengan baca mad wajib mutasil baca dengan mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz mufasil, tak apalah tu sekurang-kurangnya dua harakat. Dia 245 kan. Kalau baca maknanya. Kemudian baca ni pun ada lenggok dia tuan-tuan. Kalau baca dengan cara laju, maka dia punya panjang pendeknya pun ikut rentak lajunya itu. Kalau baca dengan secara perlahan-lahan, panjang-panjang, dia punya panjang pendeknya memang ikut itu juga. Maknanya bukan baca dengan cara menghantam keromo tanpa ada dia punya hukum tajwidnya pun tak ke mana-mana tuan. Orang yang hafaz Quran tuan, dia boleh baca dengan cepat tetapi tetap memelihara tajwidnya tuan. Dia tetap memelihara tajwidnya tuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ini perintah Allah. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tertil. Jadi baca dengan sebaik-baiknya dengan memelihara hak-hak ayat tu. Hak-hak huruf. Kalau perlu diqalqalahkan diqalqalahkan. Kalau perlu diidghamkan perlu diidghamkan tuan. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya tentang qiraat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menjawab, qiraat beliau itu panjang. Kemudian dia pun membaca bismillahirrahmanirrahim. Anas bin Malik baca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Allah, memanjangkan Rahman, memanjangkan Rahim. Cuma dia tak sebut ini mad. Bacaan mad itu, bacaan panjang tu, itu ilmu kemudian. Ulama menyusun kemudian. Nabi tak kata ini baca dengan mad ya. Ini mad asli. Dia tak ada. Zaman Nabi tak timbul perkataan mad asli. Tapi memang Nabi dah baca dengan mad asli.
Baca dengan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Him tu mat arif disukun lah. Baca dengan panjang tuan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, seorang laki-laki bertanya kepadanya, sesungguhnya aku biasa membaca Al-Mufassal dalam satu rakaat. Maka Abdullah bin Mas'ud bertanya, demikian cepatkah engkau membaca Al-Quran seperti layaknya membaca syair sahaja? Sesungguhnya akan ada satu kaum yang membaca Al-Quran, namun Al-Quran itu tak sampai melewati kerongkong mereka. Padahal kalau bacaan itu sampai meresap dalam hati, tentu sangat bermanfaat. Memang tuan, banyak orang baca Quran, tapi Quran tu langsung tak memberi kesan pada jiwa dia. Pertama, tak faham. Bila tak faham, baca sedap ya baca. Itu yang sedap. Baca kebab nak kejar bulan Ramadan, nak cepat sampai khatam. Pun ada juga. Lepas habis khatam dapat kain plekat kan. Minta maaf lah, ni contoh. Takut kita termasuk dalam golongan yang kata baca Quran tu tak habis. Apa ni, dia tak sampai melewati kerongkong. Maksudnya sedap baca dekat mulut je. Tapi satu ayat tu pun tak memberi kesan pada jiwanya. Lebih-lebih lagi bila dia cuma baca surah Yasin je tuan-tuan, tiap-tiap malam Jumaat. Surah lain dia tak baca. Sebab tu dia tak jumpa ayat judi dalam Quran. Sebab dia baca Yasin je. Yasin mana ada ayat judi. Itu contoh tuan-tuan. Berkata Imam Az-Zarqashi, kesempurnaan tartil adalah lafaz-lafaznya dibaca dengan jelas huruf-hurufnya. Itu yang kita belajar ilmu tajwid, ada gambar huruf kan, gambar mulut kan. Huruf sa dibaca dekat mana? Sa yang Tok Guru mengajar. Ingat dulu ustaz apa ni, Hasan Azhari kat TV tiap petang dulu. Masa kecil-kecil dulu tiap petang tu antara rancangan yang saya suka tu lah dia. Ustaz Hasan Azhari mengajar. Sa walau lok dia apa dia konakan dia mula walau huruf dha tu kena sebut dekat tepi ni sebagai contoh. Maknanya lafaz hurufnya dibaca dengan jelas dan tidak mengidghamkan satu huruf dengan huruf yang lain. Maksudnya huruf yang tak perlu diidghamkan tak diidghamkan. Ada yang mengatakan bahawa hal ini adalah minimum tartil, sedangkan maksimumnya ialah membaca Al-Quran sesuai dengan fungsi dan maknanya. Maknanya paling minimum kita baca Quran dengan bertajwid. Paling bagus tuan-tuan, yang paling maksimum baca Quran dengan tartil tu maksudnya baca faham maksud. Baca terjemahan. Sekarang pun antara beberapa masjid dah jadi trend tu. Setiap kali subuh. Saya ingat saya masjid mana ya? Masjid Bukit Jelutong kot. Dia baca Quran pagi-pagi tu lepas wirid apa semua tu, lepas doa tu, dia buka lah Quran tu, dibacalah dalam satu muka surat. Tok Imam baca, makmum pun ikut baca, lepas tu baca makna. Dia jadi trend bahagian masjid tuan. Bila membaca ayat tentang ancaman, hendaklah dibaca dengan nada ancaman pula. Ini kena ada skill. Azabun nar, contoh kan. Maknanya menunjukkan azab api neraka. Maknanya orang dengar tu, api neraka. Bila membaca ayat yang berisi dengan penghormatan kepada Allah, maka hendaklah membaca dengan penuh kehormatan pula. Sebab tu kalau orang yang boleh memaknai bacaan Quran tuan-tuan, kadang-kadang sampai satu-satu ayat tu dia akan menangis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maknanya dia baca tu dah terasa Allah Ta'ala panggil balik besok, jumpa dengan Allah tu, baliklah dengan keredaan Allah, diredai dan meredai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati,
masuklah dalam syurgaku. Dengar syurga je terus nangis, rasa rindu dengan syurga. Bila masuk bab neraka je, rasa gerun, tak nak masuk neraka. Nangis pun ada. Dengar neraka je nangis. Sebab apa? Tak nak masuk neraka. Itu tartil yang paling tinggi. Payah tuan. Jangan tuan, saya ni pun payah nak dapat tuan. Dapat baca tartil dengan bertajwid pun dah kira alhamdulillah. Alhamdulillah dulu belajar dengan arwah bapa, dapatlah belajar tajwid baca dengan betul. Dia kalau baca tu, dia dengar je dia boleh tegur. Dengar ni mana tu? Dia kata. Dulu kita ingat, orang tua ni hafal Quran ke? Kita baca ayat tu dia bertegur. Rupa-rupanya itulah formula dia ilmu tajwid tu. Dia bila baca apa nun mati bertemu dengan jim, fa hakiki dia tak didengungkan. Dia tahulah. Mana dengungnya tu? Ni begitu. Dikawal dia punya kita baca. Itu maksud tartil tuan. Maksud baca dengan tartil. Baca dengan sebutan yang betul, tajwid yang betul. Yang paling tinggi peringkat tartilnya itu ialah membaca dengan penghayatan. Faham maknanya tuan-tuan. Yang ke-8, merenungkan ayat-ayat yang dibacanya. Cara pembacaan seperti inilah yang sangat dikendaki dan dianjurkan, iaitu dengan mengkonsentrasikan hati untuk memikirkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dibacanya dan berinteraksi kepada setiap ayat dengan segenap perasaan dan kesedarannya, baik ayat itu berisikan doa, istighfar, rahmat, azab. Allah Ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatih. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepada kamu, penuh dengan berkah supaya kamu bertadabbur dengan ayat-ayatnya. Tadabbur maknanya ambil pengajaran. Nak ambil pengajaran, satu, kena faham bahasa Arab. Kalau ustaz dulu sekolah Arab tapi, ataupun saya tak sekolah Arab lah, tak, macam mana? Sekarang ni ada pula pengajian kitab pengajian terjemahan Quran perkata. Zalika itu, Alkitabu kitab itu, la raiba fi, la tidak, raiba keraguan, fihi padanya. Ada sekarang kelas-kelas mengaji begitu tuan. Sebab nak bila dapat baca Quran dalam Arabnya tuan-tuan, boleh baca je boleh faham. Kadang-kadang kita yang mengaji bahasa Arab ni pun tuan-tuan, ada yang tak berapa faham. Itu keistimewaan Al-Quran pula. Kena tengok, buka kitab tafsir atau kitab terjemahan. Terjemahannya apa? Mengikut faham kita terjemahannya macam ni. Tapi tengok terjemahan yang diakui sah terjemahan itu. Tengok macam mana. Oh, maknanya begini. Tapi sekarang zaman dah canggih tuan-tuan. Tuan-tuan download je aplikasi Quran dalam handphone tu tuan-tuan. Sambil-sambil tunggu isterinya beli kat market tu, sambil-sambil duduk dalam kereta tu, boleh buka. Tengok, baca lebih makna tuan-tuan. Huzaifah Al-Yamani meriwayatkan bahawasanya pada satu malam aku sembahyang bersama Nabi SAW. Nabi baca surah Al-Baqarah, terus baca surah An-Nisa, terus baca surah Ali Imran. Maknanya Nabi sembahyang tuan-tuan, Nabi baca lepas surah Fatihah tu, Nabi baca surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah, tambah lagi dengan surah An-Nisa, sambung lagi dengan surah Ali Imran. Berapa banyak? Berapa panjang Nabi baca tuan-tuan? Semuanya dibaca dengan tartil, jelas dan perlahan. Maknanya Nabi tak baca laju. Tak baca zalikal kitabul la raiba fihi lil muttaqin. Tak ada baca itu. Dibaca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maknanya berapa lama Nabi sembahyang tuan? 1 rakaat. Itu yang belengar. Apabila beliau menemui ayat tasbih, maka beliau bertasbih.
Contohnya macam sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa. Subhanallah. Bila melewati ayat permohonan, beliau pun bermohon. Ud'u fi apa ayat yang tentang mohonlah. Dia pun memohon. Bila melewati ayat ta'awuz, maka beliau pun membaca ta'awuz. Mana-mana ayat yang berkaitan dengan api neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar. Contoh. Maknanya kita minta mohon supaya Allah Taala melindungi kita memohon perlindungan daripada Allah Taala daripada api neraka. Dan seterusnya tuan-tuan, samalah meresapkan makna dan maksud ayat Quran itu dalam jiwa. Seterusnya, membaguskan suara dengan membaca Al-Quran, kerana Al-Quran adalah hiasan bagi suara, dan suara yang bagus lagi merdu akan lebih berpengaruh dan meresap dalam jiwa. Sebab itu dalam sebuah hadis dinyatakan, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang merdu. Ini yang timbul ilmu taranum, supaya baca Quran itu dengan bacaan yang sedap. Bacaan yang sedap, tuan-tuan. Ini kena belajar taranum lah. Jumpa dengan qari-qari ke yang masuk pertandingan musabaqah dan sebagainya, tuan-tuan. Mengeraskan bacaan. Okey, wallahu alam. Ini kita berhenti untuk azan dan solat sembahyang isyak.